Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sidang penonton yang dirahmati Allah, berjumpa kita lagi dalam keluaran Permata Iman pada kali ini, menyambung episod perbicaraan kita yang lalu berkenaan isu penyelewengan akidah Islamiah. Yang sebelum episod-episod sebelum ini, kita ni sudah bercakap mengenai khurafat, kita ni sudah bercakap mengenai ajaran sesat, dan insya-Allah pada keluaran pada kali ini kita ni akan bercakap berkenaan dengan bomoh dan jampi, iaitu satu perkara jua yang boleh memesongkan, menyelewengkan akidah Islamiah kita. Dan alhamdulillah, seperti biasanya, menyambung perbicaraan kita daripada yang lepas, bersama saya pada hari ini Yang Mulia Ustaz Muhammad Muslihuddin Shah bin Haji Mustafa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk terus bersama dalam rancangan Permata Iman, kita membahaskan isu-isu yang menyelewengan akidah kita ni, dan untuk kita menjaga tauhid kita, untuk kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni bercakap, Ustaz, kita sudah cakap pasal ajaran sesat, mengenai khurafat, dan perkara-perkara ini berkait rapat sebenarnya ni, Ustaz, yang sering kali membawa kita kepada lembah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi pada keluaran ini, Ustaz, kita akan bercakap mengenai bomoh dan jampi. Bomoh dan jampi ini ada juga ni, Ustaz, di kalangan masyarakat kita ni. Jadi kita akan membentraslah perkara-perkara ini untuk kita memberikan kefahaman yang sebenar. Sebagai mukaddimah awal, Ustaz, mungkin boleh Ustaz terangkan apa sebenarnya istilah amalan perbomohan menurut pandangan agama Islam. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Pengerusi, Tuan Pengerusi. Alhamdulillah kita ni kembali lagi dan di dalam rancangan Permata Iman, sesuai dengan tajuknya, iman itu sangat berharga, umpama mutiara, umpama permata. Janganlah kita ni hancurkan dengan penyelewengan akidah Islamiah, dengan ajaran sesatnya, dengan khurafatnya, dan kemudian dengan istilah amalan perbomohan yang bertentangan dengan agama Islam. Dunia perbomohan memang sudah tidak asing lagi di dalam alam Melayu, alam Nusantara, kerana secara kritisnya ia dianggap dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan pelbagai masalah kehidupan. Masalah apa, Tuan? Macam-macam masalah. Merawat penyakit, mendapatkan barang hilang, akan dapat pangkat, akan mendapatkan kedudukan, mencari jodoh, dan sebagainya. Ini salah satu dunia yang sudah tidak asing lagi di dalam alam Melayu, dan pada dasarnya definisi, kalau kita ni dapat takrifkan, definisikan apa dia bomoh itu. Bomoh itu dianggap menurut Kamus Dewan ialah tabib yang mengubati orang sakit dengan menggunakan ubat tradisional ataupun cara kampung dan ataupun dengan cara jampi. Ia juga dikenali sebagai seorang dukun atau pawang ataupun pengamal sakti majlis yang mempunyai kebolehan-kebolehan yang tertentu, yang tersendiri. Kalau kita ni lihat lagi mungkin secara realiti ataupun di kaca-kaca televisyen pun kita ni pernah melihat secara umumnya di alam Melayu ini, kerja-kerja perbomohan ini ada modus operandinya yang tersendiri. Ada kalanya bomoh itu menggunakan jampi mentera, jampi serapah dengan air dilihatnya air tu. Penyembuhan dan bahan-bahan tertentu. Kemudian bomoh itu juga kadang-kadang menggunakan jampi serapah, jampi mantra untuk menjemput, ini paling kita takut menjemput makhluk halus, ataupun istilahnya khadam ataupun orang suruhan, belaan saka dan sebagainya. Jenis yang kedua ni menjemput makhluk halus, itulah yang dikatakan hampir ataupun menyerupai sihir. Di zaman ini kadang-kadang ia dapat mengetahui, dapat melihatnya sesuatu yang di alam gaib yang luar daripada normaliti kita ni. Umpamanya ia tahu apa penyakitnya, umpama ia tahu siapa sebelahnya tu, macam-macam sebelah Ustaz Pengerusi ke macam-macam. Okey, kadang-kadang ia menggunakan jampi serapah ataupun menggunakan segala jarum dan minyak dan sebagainya. Secara asasnya, berbalik pada soalan tadi, the main pointnya, amalan perbomohan di dalam Islam tiada masalah sebenarnya. Memang dibolehkan.
dengan syarat pengubatan ataupun ia punya operasinya dilakukan berlandaskan amalan-amalan ajaran-ajaran Islam, berlandaskan syarak, berlandaskan ataupun menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya-Allah. Itulah pokok perkara boleh berubatan ni Boleh. boleh Ustaz. Tiada Tidak masalah. salah. Kadang-kadang ada juga betul orang-orang yang ada ilmu Betul. ini yang diberikan untuk mengubati seseorang ini, tetapi jangan sampai ia bertentangan Betul. dengan bacaan-bacaan yang tertentu. Jadi inilah bercakap mengenai bacaan yang tertentu ni Ustaz. Bila kita mencakap bomoh dan jampi ini, diorang ini memang tidak dapat dipisahkan. Betul. Jadi bagaimana Ustaz? Apa sebenarnya jampi ataupun bacaan-bacaan lah yang diamalkan oleh perbomohan ini yang mungkin ia boleh memesongkan akidah kita. Bagaimana pendapat Ustaz? Silakan. Jampi. 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 Sebenarnya masalah perkara jampi itu bukanlah masalah yang baru ataupun baru timbul lah. Ia sebenarnya telah wujud sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum kedatangan Rasulullah, ia telah lama-lama wujud, telah wujud sejak zaman jahiliyah masyarakat Arab. Dalam bahasa Arab, kita ni pun sudah mengenal apa erti ar-raqiyah ataupun ar-ruqa. Kata-kata tertentu yang diucapkan untuk mendatangkan kesembuhan ataupun kesihatan ataupun jampi itu ayat-ayat untuk mendapatkan kesembuhan. Sebenarnya jampi tiada masalah juga, kerana ia memang dibenarkan oleh agama Islam. Ia merupakan salah satu pendekatan dalam tibbul islami, dalam perubatan Islam untuk merawat penyakit. Tetapi jampi serapah dalam agama Islam ini ia indah bercanggah dengan, yang penting ia indah bercanggah dengan kehendak agama Islam. Diriwayatkan oleh Auf ibn Malik radhiyallahu an, beliau berkata, kami pernah melakukan jampi semasa jahiliyah. Lalu kami katanya, wahai Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Rasulullah, Tuan Rasulullah dalam hal ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacakan kepada aku jampi kamu itu. Tidak mengapa melakukan jampi-jampi itu selagi mana ia mengandungi hal-hal syirik. Jadi jelas di sini daripada sabda Rasulullah, no problem jampi itu, asalkan ia tidak mencanggah ataupun mengandungi hal-hal syirik ataupun yang bercanggah dengan kehendak agama Islam. Hadis ini sudah jelas harus untuk sekali lagi ditekankan, jampi-jampian ini adalah harus dalam agama Islam selama mana ia tidak bertentangan dengan unsur-unsur ataupun elemen-elemen kesyirikan. Malah Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, tidak apa berjampi dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ayat-ayat suci Al-Quran ataupun yang kita ni dengan zikir. No problem. Jampi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kalau kita ni boleh kongsikan di sana, kongsikan lagi, Ibnu Hajar telah dalam kitab Fathul Bari telah bersepakat bahawa sesuatu jampi itu harus dilakukan dengan syarat jampi-jampian atau jampi yang kita ni lafazkan itu hendak memenuhi 3 perkara. Jampi itu dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat suci Al-Quran, sama ada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kedua, menggunakan bahasa Arab ataupun yang diketahui maknanya walaupun bukan dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab ataupun kalau bahasa Melayu pun boleh. Janji kita ni faham maknanya. Bomoh pun tahu, yang berubat pun tahu. Semang tilam ke apa, janji kita ni tahu maknanya. Dapat. Ketiga, yang terakhir sekali, mengiktikadkan bahawa jampi itu tidak memberi kesan dengan sendiri, bahkan dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perubatan ini dalam perubatan Islam ini paling penting sekali kita ni beriktikad bahawa Allah yang menyembuhkan. Betul. Allah yang menyembuhkan, bukan automatik bomoh itu yang punya kuasa, tetapi ia tidak akan berlaku dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kesimpulannya, boleh sebenarnya jampi ini, tetapi yang memesongkan, menyelewengkan akidah ini apa ia bertentangan dengan ajaran Islam. Ini yang berbahaya dan ini perkara ini masuk di masyarakat kita yang perlu kita bentras. Jadi Ustaz, setelah kita berbicara panjang mengenai isu
penyelewengan akidah Islamiah daripada ajaran sesat, daripada khurafat, pada ajaran pemomohan dan sebagainya. Mungkin ada kesimpulan akhir mengenai tajuk ini. Silakan Ustaz. Baik, sebagai umat Islam uh, yang hidup uh, di muka bumi ini, sebagai khalifah di muka bumi ini, kita ni perlu mengawasi segala tindak tanduk, segala langkah, percakapan, perbuatan kita ni jangan sampai ia bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini termasuk segala realiti kehidupan kita ni. Hatta sehingga kepada yang kita ni bicarakan, sehingga ke amalan perbomohan ataupun ia menjadi sukat-sukat untuk kita ni, jangan sampai kita ni terpesong daripada ajaran agama Islam. Namun apa yang menjadi masalah tempat kita ni dewasa ini, kita ni mudah percaya. Mudah percaya. Itulah sifat-sifat manusia, mudah percaya. Ini yang paling kita ni takutkan. Dan demi menjaga akidah umat Islam ini adalah menjadi kewajipan bagi kita sesama umat Islam untuk mengetahui segala ilmu pengetahuan daripada sudut syariah, akidah, akhlak dan tasawuf yang sudah pastinya akan memandu, membimbing dan memberikan kefahaman kita ni untuk kita ni menjauhi segala unsur-unsur negatif dan semoga dengan ilmu pengetahuan dilengkapi dengan keimanan akan menjauhkan kita ni daripada lembah-lembah negatif ataupun bisikan syaitan yang durjana. Wallahu a'lam bishawab. Wallahualam. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Itu satu pencerahan yang jelas daripada Ustaz agar kita sentiasa top up ilmu kita, betul, jaga keimanan kita, agar kita terus berdiri tegak dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita memelihara keimanan kita di dalam Islam yang sebenar-benar Islam. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama. Bersama rancangan Permata Iman untuk keluarannya ini, untuk kita menjaga akidah kita, memelihara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih juga sidang penonton yang bersama kami. InsyaAllah kita ni akan jumpa lagi di keluaran Permata Iman yang akan datang dengan tajuk yang lain juga. Mudah-mudahan kita nampak yang benar itu benar, yang salah itu salah. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.